Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada pagi ini, sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-66 insya-Allah, daripada surah Al-Imran. Kita akan cuba melihat hari ini tadabbur daripada surah Al-Imran ayat 122 sehingga ayat 132 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita pada hari ini, memudahkan kita sentiasa dalam segala urusan kita insya-Allah, dan menjadikan kita ini sentiasa terpandu dengan Al-Quran. Moga-moga dengan pembacaan kita ini, tadabbur kita ini, kita tidak lari pemikiran kita, perasaan kita, hati kita, amalan-amalan kita, semuanya adalah terpandu dengan Al-Quran. InsyaAllah, harapnya semua sahabat dapat membuka mushaf pada pagi ini untuk kita melihat apakah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat kita pada pagi ini, muka surat 66 insyaAllah. Hari ini kita telah mula masuk sebagaimana telah kita sebutkan pada sesi sebelum daripada ni, iaitu ayat muka surat 65. Allah Subhanahu Wa Taala mula menceritakan tentang peperangan Uhud. Jadi surah Al-Imran ini sebahagian besar kita katakan, bukannya semua, bukan segala keseluruhan, tapi besar daripada bahagian yang besar bermula daripada ayat 121 sehingga lebih daripada 60 ayat di dalam surah ini adalah menceritakan tentang peperangan Uhud. Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Anfal, dia kebanyakannya menceritakan tentang peperangan Badar. Tapi ayat ini, surah ini, iaitu Al-Imran, menceritakan tentang peperangan Uhud. Jadi insya-Allah kita akan cuba lihat apakah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. Dan sebagaimana biasa, Allah Subhanahu Wa Taala bukan menceritakan kisah satu persatu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan komennya kepada para sahabat, kepada orang yang beriman, kan apakah sepatutnya perasaan mereka dan sebagainya ketika mereka menghadapi peperangan Uhud. Jadi alangkah cantiknya jika sekiranya kita membaca surah ini, iaitu membaca terutamanya ayat 121 yang sedang kita nak baca ni, sehinggalah 60 ayat, 69 ayat, setengah ulama kata, tentang bagaimanakah perjalanan peperangan Uhud ini. Jadi dalam sesi kita tak sempat nak ceritakan semuanya, tapi insya-Allah secara ringkasnya ialah dia berlaku pada 3 Hijrah, iaitu pada 7 hari bulan Syawal, bermula daripada 7 bulan Syawal, iaitu orang Islam pada masa itu seramai, bersama dengan Nabi SAW, seramai 1000 orang, atau setengah pendapat kata 950 orang. Tapi di pertengahan jalan tiba-tiba 300 orang telah lari balik mengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi daripada Madinah mereka bertolak ke Uhud. Jadi pada kira-kira pada masa tersebut Madinah dan Uhud ni agak jauh, kerana pada masa itu perkampungan Madinah ni sangat-sangat kecil. Jadi Nabi SAW dalam perjalanan itu tiba-tiba 300 orang telah balik semula. Setelah kerana Abdullah bin Ubay bin Salul ni membuat perangai dia, mengatakan bahawa kenapa kita harus berperang, tak ada peperangan pun. Dan dia ni kata, aku dah cakap dulu bahawa kenapa kita harus keluar daripada Madinah ni, sepatutnya kita berada di Madinah saja, menunggu saja tentera Mekah tu kalau mereka nak datang. Jadi itulah keadaan-keadaannya. Jadi insya-Allah kita akan baca hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ حمت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sadaqallahul azim. Ayat ini mula menceritakan kalau sebelum daripada ni Allah SWT menceritakan tentang kamu mula turun pada pagi hari. Jadi selepas daripada turun ini, di pertengahan jalan sebenarnya berlakulah satu peristiwa. Apa dia peristiwa ni? Iaitu apabila kumpulan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, mereka ni lari balik. Jadi mereka ni ramai, kita katakan, iaitu orang-orang yang lemah imannya, orang-orang munafiknya, iaitu seramai 300 orang yang balik. Tiba-tiba mereka pun cuba menarik orang lain ini juga supaya balik bersama-sama dengan mereka. Jadi terdapat pada masa itu 2 kumpulan daripada kabilah
daripada Aus dan juga Khazraj yang hampir-hampir termakan dengan pujukan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik ni. Jadi mereka ajak, jadi hampir-hampir lah. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Taala sebut sini dalam ayat ni izhammat. Hammun ni ialah maknanya hadisun nafsi, maknanya iaitu ada terfikir. Gitu kan. Ada khatirah, iaitu terlintas dalam pemikiran mereka. Bukannya azimah, bukan berazam, tapi maknanya ada terlintas. Perkara ni berlaku kepada dua kumpulan. Ta'ifatani, Allah Taala sebut ni. Wah izhammat ta'ifatani. Dua kumpulan itu iaitu Bani Salamah dan juga Bani Harithah. Dua kumpulan ialah satu daripada Aus, satu daripada Khazraj. Jadi mereka ni hampir-hampir minkum antafshala. Allah Ta'ala kata tafshala ni ertinya maknanya hampir-hampir berfikir nak balik. Gitu. Maknanya takut. Dah takut nak berperang ni dan sebagainya kan. Termakan dengan pujuk rayu Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Jadi mereka ni hampir-hampir tafshala. Tafshala itu maknanya takut dan juga nak rasa nak balik. Wallahu waliyuhuma. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala waliyuhuma. Allah Ta'ala yang menjaga kabilah ini kan, menjadikan mereka ini tidak jadi balik, cancel nak balik tu, cancel nak ikut Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh kerana itulah maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu ni ikut jangan kamu takut ni. Kamu mesti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala-galanya, memiliki segala-galanya. Kenapa kamu berharap kepada selain Allah? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kamu satu perkara, buat. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu nak berharapkan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Allah Ta'ala kata kat sini kan, wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman mesti tawakal kepada Allah Taala saja kan. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala suruh kita, meminta kita buat satu perkara, kita kena nak buat. Kemudian walaqad. Selepas daripada tu iaitu ayat 123, minta maaf. 123 Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan sekarang ni. Jadi sekarang ni apa yang berlaku ni sekarang peperangan Uhud. Jadi Allah ingatkan balik walaqad, yang kamu takut sangat ni, kamu takut sangat nak berperang dengan 1,000 orang. Kita ni 1,000 pada masa tu dah balik dah 300, tinggal lagi 700 yang datang daripada tentera Quraisy sana tu. Berapa? 3,000 ni pertama kali lah ramai macam ni, 3,000 tentera nak lawan dengan 1,000. Mereka datang ni, orang Quraisy yang datang daripada Mekah ni, mereka ni nak balas dendam lah konon-kononnya. Mereka gunakan habis-habis harta yang ada tu, yang harta yang Abu Sufyan bawa balik daripada Syam tu mereka gunakan habis-habisan untuk peperangan ni. Jadi mereka datanglah dengan dikatakan ialah lebih beratus-ratus ekor unta mereka menaiki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan balik, ingatkan balik mereka ni apa? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Masa di Badar tu tahun lepas ni tahun yang kedua, tahun yang ketiga ni, pada tahun lepas tahun yang kedua pada bulan Ramadan, ingat lagi tak? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Ingat Allah Ta'ala tolong kamu semasa di Badar. Allah Ta'ala kata wa antum azillah, sedangkan kamu pada masa tu, masa di Badar tu azillah. Azillah ni maknanya hina, tapi maksud hina di sini bukan makna hina tak, tapi maksud hina sini dalam keadaan kamu ni lemah. Kalau ikutnya apa? Dari segi persenjataan lemah, dari segi bilangan lemah. 313 orang nak lawan dengan 1,000, 1/3 pada masa tu kan. Jadi kalau ikutnya kamu ni lemah, azillah kamu ni pada masa tu, tapi Allah Ta'ala tolong kamu. Jadi sekarang siapa yang memenangkan kamu? Allah ke senjata kamu? Allah ke perancangan kamu? Allah ke bilangan kamu? Allah Ta'ala ingatkan terbalik, fattakullah. Oleh kerana itu takutlah kamu pada Allah. Jangan kamu ikut orang-orang munafik tu. Jangan ikut kehendak-kehendak orang kafir yang nak, kalau kita sekarang lah pada hari ni kan, macam-macam mereka ni kan, menakutkan kita macam-macam kan, daripada beramal dengan Islam. Jadi Allah Ta'ala katakan fattakullah la'allakum tashkurun. Moga-moga kamu bersyukur. Sebab kalau kamu ni tak takut pada Allah, tak tak ingatkan bahawa sebenarnya semua benda ni Allah Ta'ala beri, kamu tak bersyukur nanti. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Seterusnya ayat 124 Allah Ta'ala kata iztaqulu lil mu'minin. Ingatkan juga apa? Ketika kamu berkata kepada orang-orang mukmin. Jadi ayat 124 ini ada sedikit
perbezaan pendapat di kalangan ulama. Setengah ulama kata ianya adalah untuk Allah Ta'ala nak ceritakan tentang apa yang berlaku di Badar dulu. Ada kata pendapat kata ianya ini tak ni yang berlaku di Uhud ni. Jadi ada yang kata ayat ni untuk Badar, ada yang kata ayat ni adalah untuk Uhud. Tapi kedua-duanya insya-Allah secara umumnya kita akan tengokkan apa maksud dia. Ketika kamu berkata lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Ketika kamu berkata kepada orang mukmin, iaitu tak cukupkah alam yakfiyakum, tak cukupkah Allah Ta'ala yumiddakum itu maknanya yu'inakum, Allah Ta'ala tolong kamu, Allah Ta'ala dah hantarkan oleh Tuhan kamu dengan apa? 3,000 apa? 3,000 malaikat yang datang dalam peperangan. Jadi kalau ikutnya pendapat yang mengatakan bahawa cerita ni cerita yang berlaku di Badar, yes. Maknanya apa? Yes tu, itunya ialah artinya maknanya memang berlaku 3,000. Tapi kita ingat dalam setengah-setengah tempat, dalam setengah-setengah ayat yang lain seperti di surah Al-Anfal, Allah Ta'ala sebut 1,000. Kemudian tiba-tiba di sini sebut 3,000. Dan kemudian selepas ayat ni lagi Allah Ta'ala kata 5,000. Sebenarnya mana satu? Satu ke, 3 ke, ataupun 5? Jadi ulama-ulama tafsir kata begini cerita dia. Mula-mula memanglah hantar 1,000. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi murdifin. Sebab tu dia sebut murdifin. Dalam ayat sana disebut murdifin maknanya bertalu-talu. Datang lagi 3,000, lepas tu datang lagi, lepas tu jadi 5,000. Macam tu kan. Jadi maknanya 1,000 betul, 3,000 pun betul, 5,000 pun betul. Tapi syarat dia apa? Syaratnya ialah kamu lakukan apa yang Allah Ta'ala sebut sini. Jadi Allah Ta'ala sebut sebagai mukaddimah ini ialah semasa peperangan Badar dulu, ingat tak? Allah Ta'ala beri 3,000. Maknanya Allah Ta'ala bantu kamu. 3,000 ke 5,000 ke. Selepas daripada tu Allah Ta'ala sebutkan munzalin. Dalam munzalin ni sebenarnya ada 2 kiraat. Ini dari segi kiraat sikit kita tengok kan. Iaitu dari segi kiraatnya munzalin, ataupun yang ada juga dibaca dengan munazzalin. Jadi 2 lah, munazzalin ataupun munzalin. Maknanya adalah sedikit perbezaan sikit kan, tapi itu kira dari segi makna jauhnya tak untuk kita semua insya-Allah, iaitu Allah Ta'ala turunkan. Maknanya benda ni bukannya datang daripada kamu, tapi Allah Ta'ala turunkan, tolong kamu. Lepas tu Allah Ta'ala kata bala tu apa? Sebab dia ada soalan tadi kan, awal soal ayat 124 tu dia kata apa? Alan yakfiyakum, tak cukupkah? Gitu soalan dia. Jadi ayat 125 ni Allah Ta'ala kata apa? Bala maknanya yes, cukup sebenarnya. Cukup. Dah 3,000 dah cukup kan. In tasbiru. Dan kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata apa? Dan sekiranya kamu bersabar pula, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, jadi bersabar dan bertakwa, Allah Ta'ala kata apa? Wa ya'tukum min fawrihim haza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Kalau kamu ni bersabar, kalau kamu ni bertakwa, dan tiba-tiba wayatukum fi min faurihim, dan tiba-tiba orang musyrik tu pun datang, kafir tu pun datang, musuh-musuh kamu tu pun datang, min faurihim tu maknanya min waqtihim, maknanya pada ketika itu. Jadi tiba-tiba datang. Jadi anak kata inilah dia kata inilah untuk menunjukkan kepada Uhud. Tapi apa-apa pun, iaitu kalau dalam peperangan, kalau syaratnya ialah kalau kamu bersabar, kalau kamu bertakwa, maka musuh datang kepada kamu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tolong kamu dengan 5. Makna di sini kan, Allah Ta'ala boleh beri, nak 5 ke, Allah Ta'ala nak tolong dengan 10 ke, berapa-berapa pun Allah Ta'ala boleh tolong kamu ni. Tapi dengan syaratnya ialah kamu bersabar dan kamu bertakwa. Tapi apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, sebagaimana kita tahu kan, Nabi SAW telah meletakkan 50 orang sahabat berada di atas satu bukit Ar-Rumah, bukit mana untuk pemanah kan. Dan Nabi pesan kepada mereka kan, jangan turun daripada bukit ni. Walaupun apa terjadi, walaupun kamu tengok kami ni menang ke, kami kalah ke, jangan turun daripada bukit ni. Tapi akhirnya mereka turun kan. Jadi maknanya mereka ni tak sabar. Tak kira lah, kadang-kadang sabar tengok kita dah menang, dah turun, buat apa lagi duduk di atas ni. Tinggal beberapa orang saja sahabat yang berada di atas bukit tu. Jadi akhirnya mereka hampir kalah lah kan dalam peperangan Uhud selepas daripada tu. Jadi ertinya sini ialah, kalaulah kita ni bersabar di atas arahan Nabi, di atas arahan Islam, kita ikut pemimpin kita,
kita bersabar dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala boleh tolong kita. Jangan takut. Kan? Jangan buat apa-apa yang menyebabkan kita ni melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah Taala tak akan tolong kita. Allah Taala boleh tolong dengan 5,000 kalau Allah Taala nak tolong. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, dia boleh tolong kamu dengan bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Musawwimin tu makna bertanda maknanya. Ada bacaan sini, qiraat sinilah, bukan ada musawwamin, gitu. Ada musawwamin, bertanda. Musawwimin tu dia tu bertanda, musawwamin tu dia ditandakan. Jadi maknanya ialah sini Allah Taala boleh kirimkan malaikat yang bertanda. Dikatakan bertanda itu ialah dengan mereka ada yang kata pakai jubah putih, ada pakai serban putih, ada macam-macam lah. Ada kata tanda tu pada kuda mereka tu, kuda tentera malaikat tu. Jadi tak apa, itu adalah pandangan-pandangan lah yang diberikan oleh para ulama-ulama tafsir. Boleh tengok seperti dalam Ibn Kathir, banyak disebutkan tanda, apa yang dimaksudkan dengan tanda-tanda ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selepas tu kan nak tegaskan kepada orang-orang yang beriman ni apa, iaitu wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Allah sekarang nak tegaskan, takut kita ni kan, bila adanya pertolongan macam ni, bila adanya kan tenteranya, malaikatnya dan sebagainya kan, takut kita ni mula terasa ubah, perasaan kita jadi tak betul. Apa yang tak betul di sini? Dalam surah Al-Anfal ada disebutkan sekali lagi, iaitu kadang-kadang bila ada pertolongan daripada Allah ni, orang Islam mula rasakan kita ni menang kerana ni lah. Kita ni menang kerana ni lah. Kerana apa? Kerana malaikat tolong. Kita menang ni kerana apa? Kerana senjata kita kuat. Kita menang kerana apa? Kerana kita ni pandai. Menang kerana apa? Kerana kita ni planning kita bagus. Maknanya kadang-kadang kita ni dah rosak kepercayaan kita kan. Akidah kita mula lari sikit kan, iaitu kita rasa apa? Kita rasa bahawa yang menang ni ialah kerana kita. Menang ni kerana kebijaksanaan. Walaupun kerana Allah, sebagai contohnya di sini kan, kita rasa dengan malaikat datang ni, kita menanglah dengan. Jadi Allah Taala tegaskan sini bahawa apa, wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum. Itu semua tu khabar gembira saja. Itu semua tu busyra, maknanya tanda-tanda untuk diberikan bin nasri, dengan pertolongan daripada Allah. Bukanlah benda itulah yang boleh menolong kamu. Dan yang keduanya, dia satunya sebagai busyra, dan yang keduanya walitatma'inna qulubukum. Dia hanyalah untuk menenangkan hati kamu. Menenangkan hati ni, ulama tafsir kata supaya kamu tak takut nanti kan. Sebab apa, tengok tentera ramai, tentera, tengok kan 3,000 tentera depan tu kan. Jadi kadang-kadang jadi rasa takut. Jadi Allah SWT nak tenangkan hati. Allah Ta'ala ceritakan pasal ribu-ribu ni dengan malaikat akan datang bersama kamu dan sebagainya. Tapi ingat, bukanlah dengan malaikat itulah yang boleh memenangkan kamu. Allah Ta'ala kata, wa man nasru illa min indillah. Ni adalah satu kaedah, ini adalah satu prinsip yang sepatutnya orang Islam semua kena pegang. Sama ada peperangan ke, sama ada dalam perancangan ke, sama ada dalam kehidupan kita pun, kita kena ingatkan bahawa wa man nasru illa min indillah. Kemenangan, kejayaan, semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada apa. Kita hanya disuruh berusaha. Kita disuruh berperang. Kita disuruh membaca. Kita disuruh apa-apa Allah Ta'ala suruh kita buat. Tapi kena ingat bahawa kemenangan itu Allah Ta'ala boleh beri walaupun bukan dengan usaha kita. Maknanya walaupun bukan usaha kita yang memenangkan kita. Bukan usaha kita yang menjadikan kita berjaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa man nasru illa min indillah. Tidak adalah kemenangan itu melainkan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata kemudian, illa min indillah al-azizi al-hakim. Allah Ta'ala ni aziz, dia mampu nak buat apa saja, dan kembali ni hakim. Kalau dia buat apa-apa, dia tahu kenapa dia buat, kenapa dia tak berikan pada kita, kenapa dia berikan kepada kita, dan seterusnya. Semua tu. Seterusnya ialah sekali lagi siapa-siapa yang ada di line sekarang ni, cuba pastikan kalau suara bagus tak bagus tolong beri ni kan, saya takut kadang-kadang ada suara tak bagus Jadi seterusnya Allah SWT kata, waliyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yaqbitahum fayanqalibu khaibin. Semua tu sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan adalah untuk liyaqta'a, untuk potong apa kat sini lah. Potong ini lah maknanya, maksud potong sini lah untuk menghancurkan, maksudnya tarafan satu kelompok Allah Ta'ala tak hancurkan semua orang kafir itu, tapi sebahagian daripada mereka Allah Ta'ala hancurkan. Yaqta'a hancurkan sebahagian daripada minal lazina kafaru. Jadi maknanya sebahagian daripada mereka ni mati, sebahagian daripada mereka ni kalah. Jadi tapi selepas daripada itu ada lagi masa hidup. Sebagai contoh lah kan, pada masa peperangan Uhud ini, tentera musyrikin yang power tu
satu kumpulan dipegang oleh Khalid bin Al-Walid, satu kumpulan lagi itu diketuai oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Kita tengok kan, kedua-dua ni apa jadi selepas itu? Selepas itu mereka masuk Islam kan, Alhamdulillah. Dan mereka menjadi tentera Islam yang sangat baik. Tapi pada hari itu mereka ni jadi ketua kufur. Ingat jadi maknanya Allah Ta'ala tak hancurkan mereka, Allah Ta'ala tak binasakan mereka, Allah Ta'ala tak matikan mereka, Allah Ta'ala hidupkan mereka kan. Tapi yang mati itu mati kan. Jadi Allah SWT hidupkan mereka. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu kan, dengan hikmahnya kenapa Allah Ta'ala hidupkan mereka itu, semua itu Allah Ta'ala tahu kan. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata, sebab itulah Allah Ta'ala kata liyaqta'at tarafan, sebahagian saja daripada mereka ni Allah Ta'ala hancurkan, minal lazina kafaru, daripada orang kafir, au yakbitahum, Allah Ta'ala kata itu au, dan dihinakan mereka. Sama ada setengah tu dihinakan, ada setengah tu mereka ni dibunuh, mati kan, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yanqalibu khaibin, lalu mereka pun baliklah. Yatub alaihim tu maksudnya ialah yakbitahum tu ialah maknanya mereka itu dihinakan pada hari itu, lepas daripada tu fa yanqalibu, lalu mereka pun baliklah dalam keadaan kecewa kan. Kecewa tak sampai hajat namanya. Dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar memanglah kan kecewa habis-habis kan. Yang balik tu kan kalah perang dan sebagainya kan. Kemudian dalam peperangan Uhud pun sebenarnya mereka pun kecewa juga sebenarnya kan. Sebab apa? Mereka ni balik cepat kan. Tiba-tiba sampai kan dalam ceritanya, iaitu mereka sampai tengah jalan, mereka terfikir, kenapa kita tak hancurkan Muhammad? Kenapa tak pastikan Muhammad ni mati betul-betul dulu? Jadi mereka nak bertolak, datang balik sebenarnya. Datang balik. Mereka tadi cepat sangat balik kan. Balik daripada Uhud tu. Sebab tu Uhud ni dikatakan menang ke tak menang sebenarnya, kalah ataupun tidaknya. Jadi mereka pun nak patah balik ke Madinah. Bila patah balik, tiba-tiba Nabi SAW ni dapat wahyu bahawa mereka sedang datang semula. Jadi Nabi mempersiapkan tentera dia untuk pergi semula lawan ni kan. Jadi pada masa itu peperangan tak terjadi. Mereka dengar tu tentera Islam bangkit kembali, mereka lari balik semula ke Mekah tu. Jadi itulah maknanya balik mereka tu dalam keadaan khaibin. Mereka tu kan dalam keadaan kecewa sebenarnya kan. Kemudian laisa laka minal amri syai'. Pada masa peperangan Uhud ini Nabi SAW telah cedera kan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahawa Nabi SAW ada satu kata-katanya kan, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim biddami. Pada masa tu Nabi patah gigi dia, kemudian Nabi SAW berdarah, kemudian darah tu mengalir atas muka Nabi SAW kan. Jadi pada masa tu datanglah sahabat, tengok muka Nabi berdarah kan. Nabi SAW katakan hadis ni, Nabi kata, bagaimanakah boleh berjaya satu kaum yang mereka ni telah menyebabkan muka Nabi mereka berdarah-darah. Jadi selepas daripada tu, dikatakan banyak sebenarnya, ada beberapa riwayat-riwayat lain lagi lah yang menceritakan tentang perkara ni, disebutkan oleh Ibnu Kathir di dalam tafsirnya. Tapi ini di antara apa yang berlaku lah maknanya, iaitu akhirnya turunlah ayat ni. Ayat ni nak kata apa? Laisa laka minal amri syai'un. Masalah ni bukan masalah kamu wahai Muhammad. Masalah kamu ialah apa kamu menyampaikan saja. Ada juga yang mengatakan bahawa apabila Nabi SAW berdoa kan, menyebutkan setengah-setengah nama tu kan, jadi Allah Subhanahu Taala dalam kunut nazilah kan, macam-macam kan. Jadi Allah Subhanahu Taala turunkan ayat ni. Allah Taala kata, ini bukan urusan kamu wahai Muhammad. Laisa laka minal amri syai'un. Allah Ta'ala kata au yatuba alaihim. Allah Ta'ala ni kan boleh, au di sini maknanya ialah ilah maknanya dia pelik sikit lah kadang-kadang kita bacakan au tapi makna dia ilah, au maknanya ila an yatuba alaihim. Masalah ni bukan masalah kamu wahai Muhammad. Allah Ta'ala tengok nanti kan, Allah Ta'ala boleh yatub alaihim, Allah Ta'ala boleh ampunkan mereka, iaitu dengan mereka ni masuk Islam. Makna oleh kerana itulah kamu ni janganlah pening sangat duk fikir kan tentang benda ni kan. Allah Ta'ala, itu adalah masalah Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala nak beri hidayah, tak nak beri hidayah kan. Allah Ta'ala nak mengampunkan mereka dengan masuk Islam. Au yu'azzibahum, ataupun Allah Ta'ala nak seksa mereka. Itu serah kepada Allah kan. Fa innahum zalimun, kerana mereka ni zalim, maka Allah Ta'ala nak seksa mereka. Ataupun Allah Ta'ala nak kembalikan mereka kepada Islam semula lepas daripada itu. Mungkin kan sebagaimana yang berlaku kepada Khalid bin Al-Walid, seperti Ikrimah yang kita sebutkan tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, maknanya janganlah kamu ni serabutlah nak fikir tentang benda ni kan, tentang kenapa tetap Islam. Jadi kadang-kadang jadi serabut kita kan. Kita pun hari ni lah kan, kita bila kita dakwah kita dan sebagainya kan, orang tak terima kadang-kadang tu. Jadi kena bersabar kan. Kita serahkan kepada Allah, mesti ada hikmahnya, mesti ada sebabnya Allah Ta'ala tak buat macam ni. Yang penting kita tu melaksanakan atau tidak. Kita kena persoalkan diri kita ni buat ataupun tak kan, bukan kita berhasil ataupun tidak. Jadi Allah Ta'ala kata walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, semua ni milik Allah.
kamu jangan risau kan, kamu jangan pening fikirlah, kita katakan semua ni milik Allah kan, milik Allah, hamba Allah, abid, dan kemudian mulkan, kemudian apa lagi ni kan, tu semua tu adalah Allah punya kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua di langit semua di bumi. Yaghfiru liman yasha, kalau Allah Taala nak ampunkan, dia boleh ampunkan. Yaghfiru liman yasha, kemudian wa yu'azzibu man yasha, dia nak seksa, dia nak balas dengan seksaan kepada sebahagian daripada mereka, tu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala tu kasih sayang, Allah Ta'ala tu mengampunkan. Jadi maknanya sinilah penekanan, kejelasan tu kan. Jadi tiba-tiba dalam keadaan macam tu, turun ayat, Allah Ta'ala letakkan ayat seterusnya, iaitu apa? Ayat 130 sekarang ni. Apa ayat 30 ni? Tentang riba. Kadang-kadang ada orang terfikirkan, kenapa pula ayat riba datang tengah-tengah ni kan. Jadi setengah ulama tafsir dia kata macam ni. Dia kata kerana riba ni merupakan salah satu daripada perkara besar, perkara dasar besar yang sepatutnya dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Jadi antara perkara yang boleh menyekat daripada kemenangan kita ketika menghadapi dengan musuh ialah apabila adanya kita ni terlibat dengan perkara-perkara dosa, terutama dosa-dosa yang besar. Jadi antara dosa besar ini, perkara yang dilarang sangat dalam Islam, dalam ialah ar-riba ni. Jadi tiba-tibalah datang Allah Ta'ala datangkan cerita pasal ni kan. Jadi maknanya ketika Allah Ta'ala nak tolong, Allah Ta'ala akan tolong orang beriman ni, tapi dengan syarat mereka ni adalah orang-orang yang menjauhi perkara-perkara maksiat ni. Jadi antaranya ialah masalah riba. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, jangan kamu makan riba berganda-ganda. Jadi tabiatlah zaman dulu, riba ni adalah dia ni berganda-ganda kan. Bila sampai masa tak boleh bayar, ganda lagi. Macam sekarang lah juga kan, komputer tu akan kira kan. Bila tak boleh bayar hari ni, dia naik lagi kan. Makna dia adalah percentage itu kan, berapa persen dia akan naik lagi, dia tak kira dah apa akan jadi. Zaman sekarang ni ada komputer, lagi mudah dikira adha'afan mudha'afah ni. Tapi bukanlah maknanya riba ni haram kalau berganda-ganda, walaupun sikit sebenarnya haram juga kan. Tapi Allah SWT ceritakan di sini ialah tabiat biasanya riba ni lah, bentuk dia macam tu, dia akan berganda. Wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kamu kepada Allah, moga-moga kamu ni berjaya. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut seperti itu, ayat 131, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan juga takutlah kamu kepada neraka. Tadi takut pada Allah kan, takut pada Allah, takut kepada azab Allah, takutlah kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buat larangan Allah. Kerana Allah Taala ulang lagi, takutlah kamu kepada neraka. Wattaqun nar, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan, yang Allah Taala sediakan untuk orang-orang yang kafir. Wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun, taatlah kamu kepada Allah. Jadi taatlah kamu dengan menjauhi riba, dengan menjauhi apa-apa saja larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah riba lah yang disebutkan tadi kan. Jadi taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul, la'allakum turhamun, moga-moga kamu ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita untuk muka surat 66. Kita sambung lagi insya-Allah dalam sesi akan datang, muka surat 67 seperti biasa insya-Allah. Jangan lupa untuk sharekan semua link kita, video kita ni, pembacaan kita, tadabbur kita setiap hari ni, walaupun sedikit insya-Allah berikan kepada sahabat-sahabat. Mereka nak tengok, mereka sempat tengok, mereka tak sempat tengok, mereka tengok akan datang dan sebagainya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berusaha, jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih lagi kepada mereka yang telah memberikan sumbangan untuk menyebarluaskan kepada pertubuhan Muslim Proaktif ni, yang telah menyebarkan usaha untuk menyebarkan video ni kepada, moga-moga sampai lebih ramai manusia, lebih ramai orang insya-Allah untuk kita memahami Al-Quran ini insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.